mobilisasi. Saya bersyukur. Sekurang-kurangnya ada juga pelabur datang. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih YB Saifuddin. Saya rasa Dr. Fuad kena respons pada benda ini. Dan saya persilakan Dr. Fuad respons sekejap. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya rasa Yang Berhormat Saudara Saifuddin sudah bersetuju dengan saya, iaitu kita mencari apa yang salah, bukan siapa yang salah. Soal dia mengatakan tentang janji-janji yang dibuat oleh kerajaan yang belum ditunaikan. Sebab itu saya kata bahawa saya tidak mau menafikannya. Tapi dalam masa yang sama, jangan menafikan dengan janji-janji yang dibuat oleh pihak yang lain. Ya, sebab itulah saya kata, di sinilah isu yang paling penting untuk kita selesaikan, iaitu bahawa yang salah ialah kita tidak boleh berjanji dengan sewenang-wenangnya. Yang ini perlu kita pahami. Dan oleh kerana itu, dia menjadi komitmen kita. Sebab itulah saya mengatakan di sini bahawa pendekatan yang terbaik kepada kita ialah merubah cara pendekatan kita untuk mencapai sesuatu matlamat. Tidak lagi boleh berasaskan kepada planning semata-mata, tetapi berasaskan kepada program dan aktiviti. Sebab itulah saya menyatakan di sini bahawa ETP iaitu Economic Transformation Program ini, dia berasaskan kepada 131 program untuk kita laksanakan dalam tempoh 10 tahun ini. Dan kalau kita berjaya, tuan-tuan, kita boleh mencapai hasrat wawasan 2020 tersebut. Sebab itu saya mengatakan di sini bahawa kenapa dalam pendekatan untuk melaksanakannya ini, untuk kali pertama kita mewujudkan makmal-makmal ini. Kerana dengan adanya makmal-makmal ini, kita boleh melihat pencapaian kita. Saya mengambil contoh dalam bidang pendidikan. Apabila kita mahu melaksanakan 85% enrollment untuk prasekolah menjelang 2012, ya, sebelum 8 tahun 2020. Kerana adanya makmal ini, tuan-tuan, kita sudah mencapai peratusan 72.04% pada masa sekarang ini. Sebab itulah saya yakin kita boleh sampai 85% kerana makmal ini menyebabkan kita terpaksa bekerja. Kerana kita ada pemandu, ada CEO-nya, iaitu berasaskan kepada performance, iaitu Performance and Delivery Unit. Perkara ini tidak ada sebelumnya. Sebab itulah perkara-perkara yang dibangkitkan oleh panel yang pertama, pada saya, itu bukan menjadi satu persoalan yang menyebabkan kita hilang keupayaan, hilang kesungguhan untuk menjayakan misi besar ini. Tapi saya dan oleh kerana itu, saya faham bahawa kita berhadapan dengan penyusutan FDI di negara kita. Ini kita tidak boleh dinafikan. Sebab itulah, tuan-tuan, kita menukar program kita untuk menggalakkan 73% DDI, iaitu Direct Domestic Investment dalam negara kita ini, yang berasaskan kepada apa yang saya sebut sebagai private sector driven. Ini yang kita tukar program kita sekarang ini, dan kita yakin kita boleh melaksanakannya. Sebab itu YB, saya ada satu tambahan 37% saja kita akan bergantung kepada FDI. YB, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, YB, saya tambah kepada program itu. Saya rasa tertarik kepada kerajaan yang telah melaksanakan banyak program. YB sebut ETP, GTP, Satu Malaysia, New Economic Model dan pelbagai. Terlalu banyak benda ini, NKRA, NKEA. Rakyat tak faham yang mana satu arahnya kita ke arah itu, YB. Sebagaimana kalau kita nak respons lah, rakyat tidak faham, kita nak bagi mereka faham bahawa semua ini sebenarnya nak menuju ke arah wawasan 2020 itu. Ya, saya faham masalah yang sedang dihadapi untuk kita memahami apa yang sedang dirancang. Tetapi, tuan-tuan, pada saya, kita harus bersikap terbuka. Kita mesti bersama, bersangka baik dalam perkara ini. Sebab itu saya mengatakan bahawa kerajaan membuat keputusan pada 26 Oktober ini, kita akan memberi kepada publik tentang apa yang disebut sebagai ETP ini. Ia akan dicetak. Dan kalau sekiranya tidak mahu membaca pun, kita beri dalam bentuk video. Dan kalau kita malas pun, tuan-tuan, kita akan summarize kepada perkara ini. Tetapi pada saya, walaupun barangkali rakyat sukar untuk memahaminya, yang penting pada saya ialah tindakan, action yang kita ambil untuk menjayakan program yang sebegini penting. Sebab itu, kalau kita melihat dalam soal isu rasuah yang dibangkitkan tadi, dalam rasuah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya nak menyebut dalam tempoh 8 bulan, NKRA
National Key Result Area ini. Kalau kita melihat tentang rasuah, kita telah melakukan 520 tangkapan dan 192 sudah pun convicted. Ya, tuan-tuan mungkin merasakan bahawa ini adalah jumlah yang kecil. Ya, tetapi tuan-tuan, saya ingin menyatakan di sini bahawa kadang-kadang dalam tindakan rasuah ini pun ia boleh dipolitikkan, ia boleh dijadikan terlalu sensasi, dan oleh kerana itu pada saya ini yang menjadi masalah kepada masyarakat kita sekarang ini, bahawa apabila sesuatu tindakan diambil, mereka akan menjadikan ini sebagai isu politik. Saya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya cukup committed kepada perjuangan ini. Saya yakin bahawa kalau tuan-tuan melihat saya ini menjadikan parti sebagai matlamat, itu adalah perkara yang salah. Pada saya, parti hanya merupakan alat. Matlamat saya cukup jelas seperti mana yang ada di dalam wawasan 2020. Oleh sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam soal ini saya harap kita harus melihat perkara yang lebih penting dalam perjuangan untuk melakukan perubahan ini. Saya kalau nak memberikan perkara-perkara yang terlalu detail, kita isu-isu seperti mana yang dibangkitkan oleh ahli panel yang pertama, ya, seperti mana yang berlaku. Lepas ini kita sentuh lagi soal itu. Kita kena break panjang sangat. Cuma satu tadi. Fakta on private investment tadi, 70-30 public and private. Saya minta ulangi balik fakta itu. Ya, dalam perancangan kita untuk mencapai wawasan 2020, kerajaan telah menukar strateginya untuk memastikan bahawa DDI kita ialah 73%. Ya, untuk memastikan bahawa dengan adanya direct domestic investment ini, maka menyebabkan apa juga kekayaan yang dibuat di negara ini tidak akan dibawa keluar, ya, berbanding sebelum ini. Tapi dalam masa yang sama, kita juga mengharapkan kedatangan FDI, iaitu investment daripada luar negara untuk tujuan transfer of technology, knowledge dan sebagainya. Tapi kalau yang berhormat tadi membangkitkan tentang sekolah, ya, tentang high income nation. Sebab itu saya mengatakan bahawa kita akan melakukan transformasi kepada pendidikan vocational di negara kita. Tuan-tuan, kalau kita melihat vocational di negara kita hanya 2 tahun, 54% terlalu akademik, 45% sahaja yang bersifat teknikal. Maka kita mengubahnya, kita akan menjadikan pendidikan vocational kepada 3 tahun, iaitu 75% ialah teknik dan yang selebihnya akademik. Dan kita akan menukar, bukan lagi sekolah menengah vocational, tetapi college vocational. Ini antara apa yang kita mahu laksanakan di dalam tujuan untuk mencapai high income nation ini. Dia dah telah jadi terlalu teknikal sehingga cuma kalau gini, kita cuma berkongsi. Oleh kerana saya tadi minta Dr.